Are we potentially at a point where we might actually lose the financial system as we know it? If the government doesn't get involved, there is a risk of a global meltdown of the global financial system. This is a financial crisis, and anyone who doesn't admit that is just kidding themselves. Ali, I disagree. You've got to get the government to say no in a situation like this. True capitalism is about disaster and correction. It's a natural cycle. Without it, you create all kind of artificial anomalies in the market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua traders. Selamat datang, selamat menonton ke di FX Doc Series. Selamat menimba ilmu. Hari ini kita akan ulang kaji, kita akan buat revision, mengingati juga kepada satu sama lain. Kod-kod saya pun terlupa, saya ingatkan untuk diri saya. Iaitu satu topik yang sangat penting. Kita jumpa benda ni hari-hari setiap masa di dalam trading. Satu topik yang sangat penting iaitu candle engulfing candle. Mungkin ada setengah orang berpengalaman untuk belajar topik ni memang kena keluarkan bayaran. Okey, terpulang ada juga orang mengajar secara percuma kepada kawan-kawan. Jadi saya rasa ilmu ni semua milik Allah Ta'ala. Kalau tak disampaikan, rugilah. Okay, lagipun kalau kita tak faham structure, kita tak faham apa yang kita buat dalam trading ni pun, kita tak boleh dapat manfaat daripada topik ni. Sebenarnya kena teruskan belajar. Jadi salah satu topik yang penting saya nak kongsikan hari ni ialah candle engulfing. Alright, saya yakin ramai yang dah tahu candle engulf ni macam mana, fungsi dia apa, karakter dia macam mana, karakteristik dia. So tanpa melengah masa, saya nak terus kongsikan jenis yang pertama. Jenis yang pertama untuk candle engulf ni ialah shadow dan body dia lebih besar daripada candle sebelumnya. Okay, kalau kita dapat nampak contoh kat sini, ini contoh saya screenshot daripada kita punya trading platform lah. Jadi real structure memang macam ni lah. Dia sometimes ada yang kecil, sometimes ada yang besar daripada news, sometimes ada yang normal break. Okay, kalau kita lukis memang nampak cantik lah kalau kita nak lukis, tapi saya lebih prefer untuk kita ambil daripada trading platform supaya kita nampak dan dapat cam macam mana kedudukan dan struktur dia. Candle engulfing ni kita boleh rumuskan apabila dia terjadi. Candle engulf ni membentuk satu breakout kepada trend sebelum dia terjadi. Okay, jadi kalau dia breakout, that means kalau dia buat engulfing, that means dia buat breakout kepada trend ini. Trend ini, so dia breakout. So kita kena faham lah signifikan dia, signal dia tu apa sebenarnya. Okey, terus kepada jenis yang pertama tadi, kita dah bagi tahu shadow dan body lebih besar daripada candle yang sebelumnya. Okey, ini jenis yang pertama. Kita boleh nampak shadow lebih besar daripada body sebelumnya, dan shadow tu mesti plus body sekali. Kalau boleh dia memang kena lebih besar, sebab itulah dia breakout. Kalau dia tak besar, dia boleh jadi false break je nanti. So contoh macam ni, dia melepasi low ini, candle ni melepasi low ini. So kita boleh nampak kenapa pentingnya engulfing tu kena lebih besar. Sama juga dengan yang ni, dia melepasi low candle sebelumnya, body tu lepas. Ini tak payah cakap lah, memang dominant break. Ini jarang jumpa sebab saya yakin ini adalah faktor-faktor news dikeluarkan. So itu yang besar. Ini H4 saya screenshot ni. Okey, sama juga dengan bullish. Dia melepasi low sebelumnya, high sebelumnya. Untuk bullish punya contoh kat sini, nampak? Dia melepasi high sebelumnya. Ini body, shadow dia juga lebih besar daripada low sebelumnya. So ini jenis yang pertama. So kalau kita jumpa, nanti kita tengok apa yang kita nak buat kalau kita nampak candle engulf ni. Okey. Jenis yang kedua
hampir sama dengan jenis yang pertama, tetapi shadow dia lebih kecil berbanding dengan candle sebelumnya. Jadi kalau anda lihat kat sini, kita boleh nampak contoh beberapa engulfing jenis yang kedua ni. Ada few organisasi menamakan setiap jenis ni, ada yang namakan engulfing sekian, engulfing kedua dan sebagainya, tapi kita secara umumnya ini adalah candle engulf. Okey. So jenis yang kedua, candle engulfing ni ialah shadow dia lebih pendek daripada candle sebelumnya, tetapi dia masih lagi engulfing. Dia memberi petunjuk sama ada breakout terjadi atau tak. Contohnya macam ni, kita tengok dia masih breakout. Okey, engulfing ni body melepasi candle sebelumnya, tetapi kita nampak yang shadow ni kita nampak lebih pendek daripada sebelumnya. Ini panjang, ini pun sama. Shadow lebih pendek daripada shadow yang sebelumnya. Ini pun sama. Ini yang untuk bullish punya contoh. Ini pun sama, kat bawah boleh nampak ni lebih pendek daripada sebelumnya. Ini pun sama juga, lebih pendek daripada sebelumnya, tetapi body dia lebih besar daripada sebelumnya. So ini jenis yang kedua, engulfing, body candle engulfing. Nama pun engulf ni menutupi. Jadi dia menutupi candle sebelumnya. Jenis yang ketiga, terus kepada jenis yang ketiga, pendapat saya candle engulf ni cukuplah untuk kita buat rujukan sekadar 3 jenis sahaja. Saya pernah berbual dengan seorang rakan traders pun berkongsi kepada saya ada jenis yang keempat. Tapi jenis keempat ni saya tak consider dia engulfing candle sebab dia combination 2 candle. Dia lebih kepada morning star ataupun evening star. Jadi kita describe 3 saja. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga dia ada lain sikit sebab dia ada gabungan 2 candle yang sama untuk buat engulfing. Boleh nampak ni. Okey. So kita boleh nampak body dia memang lebih besar menutupi candle yang sebelumnya, tetapi candle yang sebelumnya adalah sama. Kalau dia bullish, candle sebelumnya adalah bullish. Ni sesi engulfing dia apabila dia terjadi. That means masa waktu dia buat opening, masa candle ni buat opening, dia turun ke bawah dulu, seolah-olah nak membentuk candle bearish. Tapi bila close session, dia terus naik berlawanan arah dan membentuk satu breakout kepada previous high. Ini adalah candle engulfing jenis yang ketiga. Kita boleh nampak ada gabungan 2 shadow kat sini. Ini kita kena sendiri mahirkan. Kita nak cari dekat kita punya trading platform candle-candle yang macam ni. Ini boleh juga kita panggil ni adalah hidden engulfing. Okey, so seterusnya contoh yang kedua kat sini pun ada juga untuk bullish punya contoh. Sama juga kat sini dia open, dia turun ke bawah dulu seolah-olah nak buat bearish punya candle, and then kemudian close session dia pergi ke atas. So ini adalah breakout kepada previous high, breakout, dan dia membentuk, ini kita panggil engulfing, hidden engulfing. Seterusnya pergi kepada contoh bearish pula. Okey, open seolah-olah nak buat satu bullish punya candle, open je dia naik, dan kemudian bearish dia turun terus buat breakout kepada previous low. Sama juga dengan yang kat sebelah ni. Okey, candle shadow dia bila dia open dia naik seolah-olah nak membentuk satu candle bullish, tetapi akhirnya close sebagai bearish breakout kepada previous low. Ini adalah jenis engulfing yang ketiga.
Okey, so cukup 3 jenis candle engulfing yang kita dah buat revision. So sekarang kita akan pergi ke trading platform untuk kita kenal pasti. Okey. Di manakah kedudukan-kedudukan candle engulfing ni dan apa yang kita boleh buat dengan candle engulfing. Okey. So sebelum tu kita nak sebelum kita pergi kepada engulfing candle, kita nak trace apakah impact kepada zone-zone engulfing ni. Okey. So kita bolehlah buat kita nak kena check time frame yang paling baik untuk kita buat marking ialah H4. Okey. So kita terus kepada time frame H4 pair Euro GBP. Okey. So kita nak ambil contoh bullish. Ambillah satu contoh dan kemudian kita ambil contoh bearish. Okey. So kat sini kita jumpa contoh bullish. Okey, kita ambil kat sini. Okey. So kalau kawan-kawan semua boleh nampak, ini adalah satu candle engulfing. Tu. Ni ada 1, 2. So ni adalah candle engulfing. So bila kita jumpa candle engulfing ni, kita kena tahu di manakah zone order yang kita boleh letak. Okey, jadi kalau pendapat saya, mengikut apa yang saya belajar daripada seorang sifu, rakan lah. Okey, zone order untuk bullish engulfing ni, kita akan marking dia pada previous high yang dia breakout. Okey, so ni breakout previous high. So kita akan letak buy limit satu dekat situ. Ni kita panggil zero, kita panggil shadow entry lah. Dan the last one ialah di low, di bahagian low. So ini adalah zone untuk kita buat order. Kita panggil, senang cerita kalau kita belajar support resistance, di hujung-hujung shadow ni adalah bahagian support dan resistance lah. So kalau harga tu turun balik kepada zone support, that means dia akan pantul balik. Kalau dia tak break, dia pantul balik. So kita kena belajar macam mana cara untuk kenal pasti bila candle sampai dekat kawasan ni, bila dia break, apa yang kita kena buat. So kita kena study macam mana nak buat bila situasi tu berlaku. So normally kalau dia tak break, bila dia turun ke zone tadi, dia breakout tu, ini adalah zone-zone power entry lah kalau kita nak entry. So engulfing punya zone ni, kalau kita buka dekat line chart, semuanya adalah di kawasan bucu-bucu. Kalau kita tarik trend line, ini memang kawasan trend line. Okey. Seterusnya, so kita dah cari satu contoh untuk bullish, kita cari satu contoh untuk bearish. Okey, tak jauh pun, dekat dia. Kat sini ada. So ini kita boleh nampak engulfing jenis yang ketiga. Kita tahu shadow dia bearish combination dua candle. Shadow dia adalah zone entry. Ni previous low yang dia breakout ni, ini adalah zone entry sell limit yang pertama. And then the last one ni adalah sell limit yang kedua, anchor zone. Kita nak cut loss. Kalau dia floating ke atas, yang atas ni adalah zone kita boleh letak lot besar sikit. So what happen bila harga sampai ke kawasan ni? Okay, bila berlaku pullback, okay, sampai kat kawasan ni, kita boleh nampak apa yang berlaku. First time bila dia sampai zone ni, memang akan ada pantulan. Okey, nampak sampai sini dulu, dan ada lagi sekali sampai kat zone ni, and then turun. Ini zone sell limit untuk kawasan-kawasan engulfing. Okey, nak tunjuk contoh memang banyak.
Tapi kalau anda rewind video ni boleh cari sendiri dekat trading platform ni. So ini dua contoh yang saya dapat kongsikan kepada kawan-kawan semua. Apakah kegunaan ataupun fungsi kepada zone engulfing ni. Sebelum kita sampai ke topik trendline satu hari nanti, engulfing ni kita kena katam dulu lah. Engulfing ni kita kena mahir, kita kena nampak fungsi-fungsi engulfing ni. Dan yang paling penting ialah bila dia breakout, bila sell limit ni dah tak valid lagi, disebabkan apa. Kita kena ada satu kemahiran untuk tengok bila dia macam mana. Contoh kita sell limit dekat kawasan ni, tiba-tiba dah tak boleh sell lagi sebab dia dah jadi setup buy. So one day kalau kita baru mencuburi bidang ni, satu hari nanti kita mesti kena mahirkan cara kita pandang setup ni. Daripada sell setup tiba-tiba bertukar kepada buy setup, daripada buy setup tiba-tiba bertukar kepada sell setup. So kita kena teruskan belajar, teruskan praktikal, sentiasa berani untuk trade open position, untuk kita belajar live apa yang kita jumpa, benda-benda baru, untuk tambah lagi kita punya pengalaman dan keberanian untuk kita trade. So sekian itu saja untuk video kali ini, untuk topik engulfing candle. So sekiranya ada pertanyaan ataupun permintaan untuk topik apa yang boleh saya kongsikan kepada anda semua, boleh direct email ataupun just drop the comment. Dan saya hargai semua tontonan daripada rakan-rakan. Sekiranya berkesempatan untuk saya kongsikan topik yang anda request, insyaAllah saya akan kongsikan. Jadi untuk kali ini, sekian ini sajalah perkongsian daripada saya. Sekiranya ada yang tersilap ataupun terkurang, saya mohon maaf. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.